Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya membincangkan bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung bagi silibus matematik tingkatan 4. Subtopik 9.3, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Standard pembelajaran membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Bagaimanakah anda membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Jadi kita ada situasi di sini iaitu bola pingpong yang berlabel dari 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Seperti gambar rajah ini, seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Jadi diberi T ialah peristiwa mendapat nombor genap, U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna dan V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Jadi daripada soalan kita dapati ruang sampelnya iaitu S adalah nombor 1 hingga 9 iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ruang sampel untuk situasi ini dan T ialah mendapat nombor genap. Jadi kita dapatkan hasil kemungkinan bagi peristiwa T iaitu mendapat nombor genap 2, 4, 6 dan juga 8. Jadi seterusnya U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita tengok dalam ruang sampel, nombor kuasa 2 sempurna bermaksud nombor yang dikuasa 2 kan secara sempurna. Seperti 1 kuasa 2, 1. Jadi kita dah ada yang pertama, U yang pertama iaitu 1. Okey, seterusnya 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi kita ada 4 dalam ruang sampel. 3 kuasa 2 adalah 9. Kita ada 9 dalam ruang sampel. 4 kuasa 2, 16 tidak lagi termasuk dalam ruang sampel. Jadi peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna, hasilnya adalah 1, 4 dan 9. Dan yang terakhir V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Jadi kita tahu mendapat faktor bagi 9. Berapa darab berapa dapat 9? 1 darab 9. 3 darab 3. Ada lagi? Tiada. Jadi bermakna V adalah faktor bagi 9. Kita senaraikan 1, 3 dan 9. Kita tak perlu tulis 2 kali 3 ya. Okey, jadi sekarang kita dah dapat kemungkinan hasil bagi peristiwa T, U dan V. Jadi sekarang kita akan lukiskan pula dalam bentuk gambar rajah van. Jadi ini adalah hasil gambar rajah van yang mewakili situasi ini. Okey, daripada perwakilan gambar rajah van terhadap situasi yang kita bincangkan tadi, kita dapati T dan V tidak berlaku pada masa yang sama atau dalam erti kata lain, T dan V tidak bersilang, tiada kawasan pertindihan. Jadi T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Jadi kalau kita lihat T dan U, jadi kita lihat ini adalah T, ini adalah U, kita dapati 4 adalah hasil sepunya bagi set T dan set U. Jadi T dan U adalah peristiwa tidak saling eksklusif kerana bola berlabel 4 ialah kesudahan sepunya. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan, kita nampak sekiranya suatu peristiwa itu adalah saling eksklusif, nampak saling eksklusif. Kita lihat gambar rajah van T dan V, tidak ada kawasan bersilang dan tidak ada unsur yang sepunya. Tetapi untuk peristiwa yang tidak saling eksklusif mempunyai unsur sepunya seperti untuk T dan U. Jadi kesimpulannya, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif
sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B, iaitu A persilangan B bersamaan dengan set kosong. Jadi cikgu ulang di sini, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai saling eksklusif sekiranya tiada kawasan persilangan di antara kedua-dua peristiwa tersebut. Jadi saya harap anda jelas dengan penerangan ini. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan. Contoh 6 di dalam buku teks muka surat 254. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A adalah pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. B pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Dan C pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita lihat yang pertama, A dan B. Jadi untuk yang pertama kita akan lihat A kita adalah pekerja yang bergaji kurang daripada RM2,500 dan B kita adalah pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan. Jadi di sini kita dapati peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama. Bermaksud A dan B tidak ada kawasan pertindihan kerana orang yang bergaji kurang daripada RM2,500 biasanya tidak perlu membayar cukai pendapatan. Jadi apabila kita dapati peristiwa A dan peristiwa B tidak mempunyai kawasan persilangan seperti mana kita bincangkan sebentar tadi, maka kita boleh buat kesimpulan A dan B ialah peristiwa saling eksklusif seperti yang ditunjukkan oleh contoh soalan. Oleh penerangan sebentar tadi, apabila tiada kawasan persilangan maka ianya adalah saling eksklusif. Jadi kita boleh tulis jawapan peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama, maka A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Seterusnya kita lihat pula soalan B untuk A dan C. Jadi tentukan sama ada peristiwa A dan C saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Jadi kita tengok A pekerja bergaji kurang daripada RM2,500 dan C pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi di sini untuk pekerja bergaji kurang daripada RM2,500 adalah berkemungkinan pekerja itu juga pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi kita boleh wakilkan set A dan set C ada kawasan persilangan seperti yang saya tunjukkan ini. Walaupun kita tahu tidak semua pekerja yang bergaji kurang RM2,500 naik kereta. Sebab tu kita lihat di sini ada kawasan yang tidak bersilang di antara A dan C. Jadi apabila ada kawasan persilangan sama seperti perbincangan tadi, ianya menunjukkan peristiwa A dan C adalah peristiwa tidak saling eksklusif kerana akan ada unsur yang sepunya. Jadi kita tulis jawapan kita di sini, peristiwa A dan C boleh berlaku bersama, maka A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita lihat pula untuk soalan C, B dan C. Jadi B adalah pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C pula adalah pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Jadi kita lihat adakah peristiwa B dan C boleh berlaku bersama. Seorang pekerja yang membayar cukai pendapatan pergi bekerja dengan menaiki kereta. Ianya adalah suatu yang tidak mustahil. Jadi kalau kita wakilkan dalam gambar rajah van, B dan C boleh berlaku serentak, iaitu ada kawasan pertindihan. Jadi kalau kita nak wakilkan keseluruhan gambar rajah di sini, A dan B kita tadi tidak saling eksklusif dan ini adalah set C. Okey. So ini adalah mewakili soalan gambar rajah van bagi contoh 6. Jadi kita lihat set B dan set C peristiwa boleh berlaku bersama, bermaksud A dan B dan C adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita boleh tulis jawapan
untuk C, peristiwa B dan C boleh berlaku bersama, maka B dan C ialah peristiwa tidak salin eksklusif. Dengan ini kita telah selesai membincangkan bagaimana menentukan peristiwa salin eksklusif dan peristiwa tidak salin eksklusif. Jadi gambarannya mudah, gambarkan, wakilkan dengan gambar rajah Venn. Kemudian kita lihat ada tak berlakunya unsur sepunya atau kawasan persilangan. Sekiranya ada kawasan persilangan menunjukkan kedua-dua peristiwa tidak salin eksklusif. Tetapi sekiranya tiada kawasan persilangan, bermaksud tidak berlaku secara serentak, maka kedua-dua peristiwa itu adalah saling eksklusif. Setakat itu sahaja video pada kali ini. Video seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa salin eksklusif dan peristiwa tidak salin eksklusif. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih.